lucu. Buka lah. Banyak fan club. Ya, tak boleh juga tak. Boleh juga tak. Saya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kita masih berada di bulan Ramadan yang mulia ini, dan setelah kita menunaikan kewajiban dengan cara yang terbaik berjemaah dan juga di tempat yang mulia, rumah Allah yang mulia. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada rumah Allah yang Nabi sifatkannya sebagai khairu biqa'il ardi, iaitu tempat, sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Maka Allah mendorong kita, memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita menikmati anugerah-anugerah, pemberian-pemberian, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tanda, sebagai petanda bahawa Allah masih sayang kepada kita, masih beri peluang kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan peluang yang ada ini kita tidak mensia-siakannya, dan bersungguh-sungguhlah kita dalam memperelokkan dan juga menambah baik dalam peluang yang Allah beri pada kali ini. Banyak orang yang menganggap bahawa sama aja Ramadan kali ini ataupun bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang bukan Ramadan. Sama, tidak ada beza apapun, kecuali mungkin ada puasa, ada tarawih, itu sahaja. Maka kalau begitulah tanggapan seseorang, maka dia adalah orang yang rugi, kerana hadiah pemberian Allah di bulan Ramadan luar biasa yang tak pernah ada pada bulan-bulan yang lain. Sehingga kan setiap detik yang kita lalu, nafas setiap kita keluar masuk, semuanya dijanjikan dengan tasbih, dengan maghfirah, dengan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Sebab itulah semua para sahabat, semua para salafus salih, para ulama, mereka sentiasa mengharap seboleh-bolehnya, kalau bolehlah Ramadan ni lah setiap bulan, setiap bulan Ramadan sepanjang tahun. Sebolehnya. Itu memang permintaan yang tak ni, tapi kerana keinginan mereka kepada anugerah Allah yang luar biasa, yang takkan ada pada hari lain, pada bulan lain. Sebab itulah mereka bila beberapa bulan sebelum Ramadan sentiasa mendoakan agar dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, minta sungguh-sungguh, sehingga menangis-nangis mereka minta agar mereka menghirup udara di bulan Ramadan. Ada tiga peringkat manusia, ada tiga peringkat manusia berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, peringkat yang pertama, iaitu seperti yang Nabi sebut, idza sarratka hasanatuk wa idza sa'atka sayyi'atuk. Orang yang amat gembira dengan amal ibadah, bila dia gembira, maka dia rasai suatu nikmat, dia berusaha nak buat sekuat mungkin, sebanyak yang mungkin. Maka datang Ramadan, dia tidak mensia-siakan peluang. Setiap detik dia isi dengan ibadah, mungkin Al-Quran, mungkin istighfar, mungkin tasbih, mungkin zikrullah yang lain, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala,
mungkin dengan kepemurahannya dipertambahkan, maka itu yang dicontohkan kepada kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi disifatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lain, sungguhnya Nabi kana Rasulullah sallallahu jawadan, Nabi ni sangat pemurah, luar biasa pemurah Nabi, luar biasa yang tak mungkin kita nak mampu buat apa yang Nabi buat. Bayangkan Nabi sedang pakai baju pun, bila orang minta baju yang Nabi pakai itu kerana cantik pun, Nabi suruh tunggu sekejap, masuk dia tukar baju, ambil baju yang tadi bagi. Pemurahnya yang luar biasa, kita takkan mampu laksanakan seumpama demikian. Tetapi bila masuk bulan Ramadan, pemurahnya berganda-ganda lebih besar, berganda lebih dahsyat, lebih hebat. Bahkan disebut ajwadu minar rihil mursalah, lebih pemurah. Orang Arab kalau nak buat perbandingan pemurah, dia akan sebut sebagai angin yang tiup kencang. Maksudnya angin yang tiup, lebih pemurah daripada angin yang tiup. Angin tiup, orang tak nak, orang hadang pun dia masuk juga. Maksudnya pemurahnya angin. Dia selalunya dibuat perumpamaan macam angin yang ditiup. Jadi luar biasa kepemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu contoh tingkatan manusia yang pertama. Bila dapat peluang, dia terus buat dengan terbaik, dengan sebaik-baik tenaga yang ada padanya dan kudrat yang ada padanya. Sebab itu letih macam mana pun dia tetap bangun solat, maksudnya laksanakan solat. Sakit pun dia memaksa diri untuk buat juga amal ibadah di bulan Ramadan. Ni orang yang beruntung dan menambah keuntungannya, tak akan rugi kalau orang yang bersikap seumpama ini. Dan sikap manusia yang kedua, mudah-mudahan kita jadi golongan yang pertama, masuklah golongan yang pertama. Manusia di golongan yang kedua, iaitu yang anggap tadi kita sebut, dia anggap sama aja Ramadan tak Ramadan. Masa Ramadan orang puasa, dia pun puasa, buka puasa, kan? Dia pun tak makan tak minum, tetapi tak pernah nak menambah baik kualiti puasanya, tak pernah nak menambah lebih amal ibadahnya melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Sama aja sembahyang sunat yang dia buat tu bila rajin je buat, bila rasa letih malas tak buat. Di luar Ramadan macam tu, masuk Ramadan pun sama. Malam kalau ada peluang, orang tak tahu dia tak datang tarawih, tak payah datang lah. Tambah-tambah pula masjid kata 100 je, surau kata 100 je yang boleh datang, mungkin 200 je. Dia kata tak payah pergilah. Kalau pergi pun mungkin aku yang ke 201, tak payah pergi lah. Kan? Jadi sengaja cari peluang untuk tak nak pergi, tak nak menambah, tak nak buat dengan sungguh-sungguh. Orang ni yang mendatar, orang ni akan merasai rugi. Seperti Nabi sebut, orang yang duduk dalam satu majlis, tidak ada langsung sebut tentang Allah, tidak ada langsung selawat kepada Nabi SAW, kana alaihim tiratan, maka seolah dia ni akan di akhirat nanti akan menyesal bukan menyesal nadam menyesal kita tepuk dahi, silap aku tak buat, silap aku tak ni dan sebagainya. Tapi tirah ni sampai mungkin sampai dia menghantuk kepalanya, menyiksa dirinya kerana menyesal, silap tapi sampai menyiksa dirinya, menyusah. Maksudnya dia rasa rugi. Kalau boleh, seboleh-bolehnya dia nak pulang ke dunia untuk laksanakan demikian. Jadi itu disebutkan orang yang mendatar. Tapi yang lebih teruknya, wal'iyadzabillah, golongan yang ketiga, yang kalau kita dalam angka kita boleh sebut dia ni negatif. Apa yang Nabi sebut, orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa puasanya kecuali lapar dan dahaga. Orang yang lalu di bulan Ramadan jauh daripada rahmat Allah, takkan dapat pemberian Allah, anugerah Allah, Allah takkan bagi kat dia. Iaitu orang yang lalu di bulan Ramadan, keluar dah cukup 30 hari, tapi tak ada pun pengampunan dosa. Dosa lama masih kekal, dosa baru bertambah-tambah lagi. Dalam bulan Ramadan pun ada dosa yang bertambah. Iaitu siapa dia? Sikapnya orang yang benci kepada Ramadan. Menyusah betul. Nak kena puasa pula, tak boleh makan kat kedai mamak lah pula, kan? Tak ada jamuan siang hari dan sebagainya. Jadi orang yang merasa Ramadan ni penghalang,
sebenarnya dia adalah orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Contoh, kalau tuan-tuan kita mungkin memberi hadiah kepada anak kita, contoh birthday kita membagi hadiah, tiba-tiba dia dapat hadiah, dia campak macam ni nak bagi hadiah, campak tak nak, dia tak suka, tak menghargai. Sedangkan kita menghargai, kita sayang dia, kita beri, mungkin dia gembira tapi dia tak gembira, maka kita juga akan tertanam benci pada dia, kerana apa yang kita sayang selama ni tidak dihargai, dicampak buang macam tu je, kita pun rasa benci, marah dan sebagainya. Seolah demikianlah bila Allah Ta'ala tengok kepada hati seorang tak minat dengan ibadah yang aku nak bagi, aku nak sediakan hadiah besar, kamu tak suka, kamu elak-elak, malah kamu buat benda yang aku murka lagi pula, maka akan tertambahlah kemurkaan Allah, wal'iyadzubillah. Apa yang perlu kita tonjolkan di bulan Ramadan? Apa yang perlu kita tonjolkan? Banyak sebenarnya amal ibadah, cabang-cabang amal ibadah yang begitu besar. Tapi satu perkara yang lebih besar daripada segala-gala yang lain, iaitu selain daripada sembahyang sunat-sunat kita, iaitu Al-Quran. Masya Allah, kita dengan Al-Quran, sehingga Allah sendiri yang kembar Al-Quran dan Ramadan. Al-Quran dan Ramadan, Allah sendiri kembar, sebut dengan sebutan kembar. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Tuan-tuan cuba fikir, kenapa Allah nak cerita Quran tu turun bulan Ramadan, seolah macam benda tak ada faedah kalau kita lihat di sudut akal kita. Berapa nak cerita Quran ni turun bila pun tak apa, yang penting kita baca lah. Tak, ada sebab Allah sebut Quran ni turun di bulan Ramadan, ada sebab. Maksudnya Quran mesti letak di bulan yang mulia, ditambahkan kemuliaan Al-Quran itu di bulan yang mulia. Sebab itu Allah sebut turunnya di bulan Ramadan. Kita tengok bagaimana para ulama menyebut Al-Quran, Allah sebut bulan Ramadan, bukan cara turunnya Quran ni secara kebetulan. Kebetulan turun-turun, oh kena Ramadan. Tidak, semua perbuatan Allah ada takdir yang telah ditentukan sebelum berlakunya. Sebelum berlakunya sesuatu dah ada takdir. Seperti kita punya hidup, kehidupan lahir kita, mati kita, rezeki kita, segala dah ada takdir Allah Ta'ala sejak azali lagi. Cuma kita yang tak tahu bilanya, kan? Tetapi begitu juga Al-Quran, Allah nak turun pun Allah dah tahu dah akan diturunkan, pilih Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Dan disebutkan bahawa bukan sekadar Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, malah semua kitab suci, 4 kitab dan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang diberikan kepada para nabi, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahawa suhuf Ibrahim, lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, turunnya pada malam pertama Ramadan kepada Nabi Ibrahim. Suhuf Ismail disebutkan di bulan Ramadan juga. Kitab Taurat di awal Ramadan, Injil pertengahan Ramadan, Al-Quran 24 Ramadan, 25 malam 25 Ramadan, dan Zabur juga bulan Ramadan. Malah suhuf Musa, Nabi Musa ada 2 apa yang dia dapat, iaitu suhuf, lembaran, dan satu lagi kitab. Kedua-duanya kitab maksud Taurat, kedua-duanya diturunkan di bulan Ramadan, tapi Ramadan yang berbeza, tahun yang berbeza. Suhuf Nabi Musa dapat suhuf dulu, baru setelah tu dapat kitab Taurat. Jadi semuanya bulan Ramadan. Sebab itu kata para ulama, kesimpulan daripada Allah sebut Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kesimpulannya, dan juga dalam ayat ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu di bulan berpuasa, diwajibkan kamu berpuasa juga di bulan Ramadan. 2 benda ni Allah kaitkan dengan Ramadan. Puasa wajib bulan Ramadan, Quran diturun di bulan Ramadan. Kata para ulama, kalaulah seseorang tu dia kehidupannya di bulan Ramadan tak ada peduli dengan Al-Quran, tak miendah dengan Al-Quran, seolah-olah dia telah meninggalkan 50%, sebahagian, separuh
daripada kelebihan anugerah yang Allah nak berikan kepada orang di bulan Ramadan. Seolah dia tak nak 50%, dia nak 50 je. Dia puasa je, pulun tentang puasa je. Itu pun kalau puasanya berkualiti. Puasanya diperelokkan, bukan sekadar tak makan, tak minum, tak batal puasa, tetapi juga matanya berpuasa, telinganya berpuasa, lidahnya berpuasa, tangannya, kakinya berpuasa. Macam mana puasa mata? Jaga pandangan kita daripada pandangan-pandangan yang haram, yang berdosa. Mungkin kita tak mampu nak bersih langsung daripada pandangan haram. Kita keluar duduk dalam rumah pun mungkin terlibat dengan pandangan haram, dengan TV-nya, dengan handphone kita dan sebagainya. Maka beristighfar, minta ampun pada Allah sungguh-sungguh atas mengaku kesilapan yang kita telah lakukan. Dan puasa daripada telinga, puasa telinga, iaitu daripada pendengaran yang haram. Biar yang masuk dengarnya adalah kalam Allah, Al-Quran, zikrullah, cakap-cakap yang baik dan sebagainya. Lisan kita juga hindar daripada cakap yang haram, boleh kawal. Biar kita letih dengan puasa. Bila orang letih ni dia kurang bercakap. Ada juga orang letih pun dia lagi banyak bercakap, lagi letih lagi banyak bercakap. Pok pek kan. Kadang-kadang kat dapur tu lagi letih duk masak, lagi mulut pok pek kan. Ada juga yang macam tu. Tapi kebanyakannya orang yang bila letih dia pun cakap, okeylah, kau cakap je lah, aku tak larat dah. Biar letih kita dengan puasa agar mulut kita terkawal. Itu yang dibuat formula oleh para ulama. Dan juga tangan kita daripada terlibat dengan perkara yang haram. Kaki, bawa kaki kita, biar kaki kita menjadi pemandu ke jalan yang baik, jauhi daripada tempat-tempat yang haram. Ini berpuasa dengan niat untuk meningkatkan kualiti berpuasa. Maka semua pergerakan kita itu dicatat ibadah di sisi Allah Ta'ala. Tunjuk kesungguhan kita. Jangan kita ketepikan Al-Quran. Jangan sama aja. Kalau contohnya kita baca Quran dah, di luar Ramadan pun mungkin sehari setengah juzuk ataupun mungkin sampai 1 juzuk kan. Tapi Ramadan pun macam tu juga, sebolehnya lebih sikit, biar lebih. Ada juga contohnya kita tadarus di luar Ramadan, mungkin kita baca satu juzuk ataupun setengah juzuk ataupun suku juzuk satu hari. Tapi bila dalam Ramadan mungkin nak lebih banyak bacaan, tak, kita tambahlah bacaan dalam solat. Boleh buat sendiri, pegang handphone pun boleh, guna handphone kita untuk Al-Quran, tuan-tuan. Letak Quran besar di rak depan pun boleh. Jadi Quran ni Masya Allah, tuan-tuan. Masya Allah, kerana Quran ni lah penyelamat kita dalam hidup dunia. Saat kematian dia takkan tinggal sampai dalam syurga. Berapa jauh perjalanan kita, tuan-tuan? Kita nampak perjalanan kita 60 tahun, umur kita 60 tahun. Tak, peranan Al-Quran bukan sekadar 60 tahun hidup kita, bukan sekadar 40 tahun hidup kita, bukan sekadar 30 tahun hidup kita. Tapi peranan Al-Quran yang paling kita nak sangat setelah hidup kita kat dunia ni. Kat dunia ni pun kita nak peranan dia, yang Nabi sebut, fa innahu nurul laka fil ardi wa dhukhrul laka fis sama'. Quran ni cahaya engkau dalam hidup dunia, cahaya, dan dia menjadi akaun simpanan yang semakin berkembang banyak-banyak di akhirat nanti. Dia akan menjadi pahala yang berkembang-kembang di akhirat nanti, simpanan yang begitu berguna di akhirat, iaitu cahaya di dunia. Apa contoh cahaya di dunia, tuan? Kadang-kadang kita kena faham perkataan-perkataan Nabi ni ada makna yang sangat hebat, iaitu contoh kalau kita hidup dalam gelap. Hidup dalam gelap, kita pegang wire ni pun kita rasa ular ke apa, gelap, kita tak tahu, kita tak nampak. Kita pegang tasbih macam ni pun kita rasa geli, rasa takut, sebab kita tak tahu apa benda, gelap, hanya tangannya pegang sentuh, kaki tersentuh, apa ni kan, tak nampak, gelap. Begitulah orang yang tidak ada Al-Quran dalam hidupnya, gelap hidup dia. Gelap hidup, nampak macam mana gelap hidup, sehingga dia tak tahu antara halal dan haram. Bagi dia sama aja halal haram, bantai ke semua sekali. Dia tak tahu pun, dia tak tahu pun hal-hal hukum agama. Bab solat tinggal pun senang-senang je, tak ada masalah, tak rasa bersalah kan. Perkara-perkara haram senang-senang dia terlibat.
dia tak rasa silap, tak rasa menyesal, tak rasa malu, dan tak rasa nak menambah amal-amal dia. Ini orang yang hidup dalam gelap, hatinya tak peduli pada hukum hakam Allah Ta'ala. Tetapi orang yang ada cahaya, dia nampak, oh ini bahaya, lubang kena kona, ini ada duri, bahaya, boleh pancit dia punya tayar kereta. Dia ada cahaya, ada lampu, dia boleh kona ke tempat lain. Begitu orang yang hidup dengan ada cahaya, dia sentiasa, kalau dia bersalah, memang terlibat dengan silap salah, dia berdoa pada Allah, minta ampun, bertaubat pada Allah Ta'ala. Ini orang yang ada cahaya. Kita bagi tahu suruh banyakkan amalan ibadat, dia berebut nak buat. Ini orang yang ada cahaya. Nampak? Dan cahaya Al-Quran akan menjadi penyelamat dia setelah kudratnya tidak ada lagi, iaitu kematian. Dah tak ada kudrat dah, nak usaha buat pun tak boleh dah. Yang ketika tu cahaya Al-Quran itulah yang akan datang, terutama ketika sakaratil maut. Kita kena buat persediaan untuk jumpa benda ni, tuan. Kan? Kita kena buat persediaan. Banyak orang buat persediaan hari tua, simpan simpan kerana nanti nak pencen ada senang, kan? Tapi okey juga, bagus, tak apalah. Tapi persediaan untuk ni nak menghadapi Israel, malakul maut, kita bersedia tak nak jumpa dia? Kena bersedia dengan banyak tengok Al-Quran, baca kalam Allah, tambah hafalan. Jadi kena upgrade sikit ilmu Quran ni. Kita dengan Quran ni kena upgrade sentiasa. Jangan sama je baca. Ya, itu bagus, bukanlah tidak bagus, tapi kita upgrade sikit. Ambil ayat-ayat penting untuk jadikan hafalan. Jangan kata, oh, Ustaz, kami dah ni putih semua dah ni, semua berjanggut putih, kan? Dah mana nak boleh hafal? Tidak, tuan-tuan. Quran tidak khusus untuk anak-anak muda. Quran tak pernah khusus untuk anak muda. Kalau betul-betul kita nak hati sungguh, azam yang sungguh, pasti akan dapat. Cuma banyak kita kadang-kadang buat alasan, dah tua dah, mana boleh nak hafal. Kita tak masuk mak tahfiz, tak ada orang tahfiz mak tahfiz untuk orang tua-tua ni, mana nak hafal Quran. Azam dulu yang pertama, azam, kesungguhan. Pilih, janganlah ambil Baqarah, mungkin kita tak ni, surah-surah pilihan, Kahfi contohnya dan sebagainya. Upgrade. Dan selain daripada itu, tadi ini ketika saat sakaratil maut, Quran akan datang dan dia jadi pengawal kita. Malah dia akan berdebat dengan malaikat maut. Disebutkan orang malaikat maut ketika nak kasar, mungkin nak buat dengan kasar. Jadi malaikat maut ni ada dua wajah dia, dua peranannya, dua wajah. Ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan malaikat maut, tanya macam mana cara kamu cabut nyawa orang-orang manusia. Maka malaikat maut kata, aku ni ada dua rupa. Bila aku berdepan dengan orang saleh, nak cabut nyawa orang saleh, maka aku datang dengan wajah cantik, handsome, berseri, bercahaya, wangi, sehingga menyenangkan orang yang aku datang. Dia pun rasa wangi datang, cantik, handsome, manis muka dia. Dan aku cabut ketika tu dengan lemah lembut, sehingga memudahkan rohnya keluar dari badannya, kan? Walaupun demikian, kita juga menghadapi sakaratul maut. Nabi sendiri pun menghadapi sakaratul maut, sehingga Nabi doa. Nabi ketika tu panas terik, Nabi minta air dan Nabi celup, sapu di muka dia, kadang sapu di bibirnya kerana panasnya. Sehingga Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, panas engkau ya Rasulullah 2 kali ganda kepanasan ketika kami sakit. 2 kali ganda, Masya Allah, kan? Bahang, sehingga Abu Sa'id Al-Khudri duduk sebelah Nabi, terasa bahang panas, haba panas badan Nabi itu sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang berada di sebelahnya. Tu Nabi menghadapi sakaratul maut, tapi bukanlah siksaan bagi Nabi. Bila Abu Sa'id Al-Khudri kata, ya Rasulullah, kenapa engkau ni panas 2 kali ganda? Adakah sebab Allah nak beri pahala pun 2 kali ganda ya Rasulullah? Rasul kata, ya betul. Inna min azamil jaza min azamil bala. Sungguhnya besarnya pahala yang Allah nak bagi bergantung besarnya ujian. Lagi besar ujian, berjaya, lagi besar pahala. Sikit ujian, sikitlah pahalanya. Bergantung. Jadi bila Nabi lah ujian yang paling berat dihadapi, maka pahalanya berganda.
Maka ada ujian yang bentuk Allah nak bagi pahala, ada ujian kepada diri seseorang dalam bentuk Allah nak bagi azab. Ada ujian musibah dalam bentuk Allah nak bagi pahala besar. Sebab tu Allah bagi dia musibah yang besar. Seperti musibah Nabi kena baling batu, musibah Nabi kena halau daripada Mekah ke Madinah, perang-perang, luka dan sebagainya. Itu musibah, tapi Allah nak ganti dengan pahala, nak padam, nak tingkatkan darajat Nabi, nak padam dosa-dosa para sahabat dan sebagainya. Tapi ada musibah yang itu memang azab daripada Allah. Macam mana kita nak kenal? Caranya, jawapannya daripada orang yang kena musibah. Kalau dia terkena musibah, dengan demikian dia ingat Allah, berzikir pada Allah Ta'ala, dia semakin kuat istighfarnya, semakin banyak kebajikan yang sekadar dia mampu buat, dia tambah lagi, dia bersyukur, dia tenang, bersabar. Tanda itu musibah yang Allah bagi, Allah nak tingkatkan darajatnya, pahalanya, dan nak ampun dosanya. Sehingga kan kata Nabi SAW, walaupun hatta syaukata yashukuha, sehingga kan duri, kalau cocok kena duri pun, kalau dia bersabar, maka itu pun akan mengundang pahala dan pengampunan dosa. Dan macam mana pula bala, musibah yang bentuk azab, iaitu bila kena pada seseorang, dia semakin jauh daripada Allah, dia semakin benci dengan pemberian Allah, mungkin dia semakin jauh daripada agama Allah SWT. Maka ujian yang seumpama ini adalah azab. Dan terkadang Allah tak akan banyakkan ujian yang seumpama ini kepada orang yang dia benci. Kerana orang yang dia benci, Allah akan biarkan dia, biar dia buat benda maksiat, buat dosa, bebas, sampai satu masa bahawa Allah akan ambil dan kenakan azab yang besar. Jadi nak sebut ketika sakaratul maut tadi, Nabi Ibrahim minta supaya malaikat maut tunjuk rupa handsome tu macam mana. Bila Israel sanggup tunjuk rupa yang handsome, Nabi Ibrahim tengok, senyum, seronok, berseri muka Nabi Ibrahim. Tengok, okey, baik, kalau begitu bagaimana rupa engkau satu lagi tu macam mana? Maka dia kata, aku akan datang kepada ahli maksiat, orang kafir, munafik, orang yang jauh daripada agama Allah. Maka ketika itu aku datang dengan rupa yang ngeri, menakutkan, mata merah, mulut busuk dan mengerikan, sehingga badannya bau busuk. Mungkin busuk tu juga akan menyebabkan seksaan kepada orang yang aku berdepan. Jadi ketika tu aku akan cabut dengan kasar dan sebagainya. Akhirnya Nabi Ibrahim minta, okey, aku nak tengok muka kau yang tu, yang ketika tu. Israel kata, tak boleh, aku takkan tunjuk pada engkau. Tolonglah, minta sekali. Nabi Ibrahim pujuk, nak tengok juga. Maka Israel kata, baik. Dia pun tunjuklah wajah dia yang kotor tadi, yang busuk dan mengerikan. Pengsan terus Nabi Ibrahim. Sekali tengok buka mata, terus pengsan. Israel pula terkejut. Maksud tunggu sampai Nabi Ibrahim bangun, baru Israel kata, itulah sebab aku tak nak tunjuk pada engkau. Engkau tengok pun dah pengsan. Bagaimana kita nak menghadapi, tuan? Dah bersedia untuk menghadapinya? Buat persiapan, buat persediaan untuk kurangkan ketika demikian dengan kalam Allah. Ini kalam Allah lah yang akan memberi syafaat kita ketika ruh nak dicabut. Ketika itu dia akan memerintah pada malaikat, seolah dia perintah pada malaikat maut, perlahan-perlahan, jangan kuat-kuat, jangan azab, dengan baik-baik dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walau tara idh yatawaffal ladhina kafaru, ujungnya yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau kamu tengok bagaimana malaikat cabut nyawa orang kafir, bagaimana malaikat cabut nyawa orang kafir, termasuk ahli maksiat dan sebagainya lah, malaikat cabut. Kalau boleh nampak, tapi kita nampak dengan mata kasar kita, pum, kena pancung, putus tengkok, mati. Oh, senang mati. Kena tembak sedas, pam kat dahi, jatuh mati. Senang je mati. Orang kafir pun senang. Itu mata kita. Tapi Allah kata, kalau kau boleh tengok dengan mata lain yang Allah buka hijab sehingga boleh nampak, baru kau tahu bukan sesenang semudah tu.
malaikat akan tarik dan ketuk depan, pam, ketuk belakang, kedebum, tarik lagi, pukul, tarik lagi, pukul. Begitu kuat sehingga dah seksaan dah, seolah-olah kalau orang yang dicabut tu boleh cakap, dia kata tolonglah campak aku dalam neraka je lah. Dia ingat neraka tu lagi ringan lah, tak sanggup dah nak hadapi benda ni. Padahal kedepannya lebih dahsyat. Maka ketika itulah kita mengharap syafaat Al-Quran. Ketika itulah syafaat Al-Quran, sehingga kan para ulama mengatakan antara surah-surah yang boleh meringankan sakaratul maut kita, sebagian ulama mengatakan surah Ar-Ra'du, ada yang mengatakan surah Hud. Jadi surah-surah ni kalau kita baca 30 juzuk dah ada kesemuanya kan, mana surah pun tak apa, yang penting 30 juzuk Al-Quran kita bacakan, amalan dengan niat mudahan Allah Ta'ala berikan kita syafaat Al-Quran. Minta kurniakanlah ku syafaat Al-Quran. Syafaat ni akan menolong kita, penolong kita yang akan menyelamatkan kita saat roh nak dicabut dalam kubur. Semua perjalanan dia akan damping kita, bodyguard kita, dialah peguam bela kita, dialah pengawal kita, dialah cahaya kita, dialah kenderaan kita, dialah pemberat timbangan pahala di mizan nanti. Yang Nabi sebut tadi, simpanan akaun yang paling berat, yang paling banyak, maka dia di mizan nanti dia akan memberatkan pahala sehingga jadi ringan dosa kita dan mungkin diampun dan dipadam oleh Allah SWT. Malah bukan sekadar tu, jadi kenderaan ketika lintas sirat, jadi teman dalam syurga. Ini yang paling istimewa. Ini khusus untuk ahli Al-Quran. Khusus untuk ahli Al-Quran, dia dapat baca Quran dalam syurga. Kita rasa alah, masuk syurga dah tak payahlah nak baca Quran lagi dah, nak happy je, nak enjoy dengan nikmat syurga. Tidak, ahli syurga akan merasa wangi dan sedap dan semakin tamak dia nak baca Al-Quran. Ini kalam Allah kan? Ini kalam Allah. Mungkin dia dapat juga nikmat yang lain, tetapi nikmat kalam Allah ni yang menjadi nikmat yang besar bagi dia. Kenapa? Setiap ayat yang dia baca tambah, maka Allah akan tambah nikmat, upgrade nikmat dalam syurga. Masya Allah. Jadi ini kesungguhan kita dengan Al-Quran. Biar pagi, terutama Quran ni memang boleh baca bila-bila masa, tapi ada waktu yang fadilatnya lebih daripada waktu yang lain, ganjarannya lebih daripada waktu yang lain. Ada keadaan yang ganjarannya lebih daripada keadaan kita yang lain-lain. Waktu, dari sudut waktu, yang paling besar ganjarannya waktunya adalah tengah malam, maksudnya sebelum subuh. Yang ni tuan-tuan, bila bangun jangan lupa nak baca. Kalau ada 5 minit lagi nak azan subuh, mana sempat nak buka Quran, nak ambil uduk lagi. Okey, kita baca Qul Huwallah. Letak Al-Quran di awal pagi itu juga, kerana disebut dalam surah Al-Isra, wa Quran Al-Fajri, inna Quran Al-Fajri kana mashhudan. Quran di waktu fajar, pagi, waktu fajar maksud di awal pagi. Inna Quran Al-Fajri kana mashhudan, kerana Quran di waktu fajar itu akan menjadi saksi di sisi Allah Ta'ala. Dia akan jadi syafaat kita, pembela kita, pengawal tadi dan segala-galanya. Dia akan berdebat, sehingga Nabi sebut as-siyam wal Quran yashfa'ani li sahibih. Puasa dan Quran akan menjadi syafaat kepada tuannya, akan jadi syafaat, sehingga mereka akan berdebat dengan Allah Ta'ala. Berdebat dengan Allah, dia jadi peguam, lawan dengan, bukan lawan, maksud nak minta dengan Allah, dengan permintaan tak cukup, maka dia kata ya Rab, wahai Tuhanku. Ni Quran akan cakap, Quran akan bercakap bagi pihak kita. Dia kata ya Allah, wahai Tuhanku, mana'tuhu minal lail, aku yang halang dia daripada nikmat malam, nikmat tidur, nikmat bersedap di waktu malam. Aku jadi penghalang dia. Di hidup dunia dulu dia hidup pun ala kadar, tapi dia utamakan aku, Al-Quran. Aku jadi penghalang tidurnya di waktu malam. Ini dia berdebat, sebab tu Quran kena baca di tengah malam.
Waktu lain pun baca, tak ada halangan, tapi waktu tu mesti ada, mesti baca. Sama ada baca tengok atau baca hafalan, tak kisah. Boleh je. Jadi dia akan berdebat, aku yang jadi penghalang dia daripada tidurnya, daripada rehatnya waktu malam. Maka hari ni, ya Allah, dulu dia penat kerana aku, tapi hari ni aku nak penat untuk dia. Bagilah kemuliaan pada dia, bagilah pakaian kepadanya, bagilah begini, bagilah begitu. Macam-macam dia minta. Sebelum masuk syurga lagi dia dah minta-minta. Di mahsyar Nabi sebut, orang yang semua kita akan dibangkitkan di mahsyar nanti dalam keadaan telanjang, tidak ada pakaian, dan juga semua dikembalikan pada asal. Yang kena potong tu pun akan dikembalikan. Maksudnya semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Maka ketika tu golongan yang pertama dapat pakaian, dan bukan sekadar pakaian tutup badan, pakaian perhiasan daripada syurga lagi Allah dah bagi dia, walaupun dia belum masuk syurga. Selain daripada golongan para nabi, memang terawal lah golongan para nabi. Dan yang kedua adalah ahli Al-Quran yang Allah dahulukan dengan keistimewaan, diberikan pakaian keistimewaan daripada syurga. Kerana Quran minta, ya Allah, beri pakaian, beri perhiasan, tak cukup beri mahkota, beri lagi cahaya, beri lagi wangian, beri lagi, dan sebagainya. Sehingga dikatakan tuan dia sendiri kata, cukup lah, cukup, aku dah cukup ni, lengkap dah semua dah, cukup-cukup, orang lain tak dapat pun. Ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran? Oh, orang hafal Quran bolehlah ahli Quran. Kita tak hafal Quran, tak semestinya ahli Quran tu orang penghafal sahaja. Yang saja pun boleh juga. Saja, apa ni? Maksud tak jadi hafiz pun, tak habis fiz. Bolehlah Ustaz, juz amma tu separuh, wadduha ke bawah. Alhamdulillah. Peluang juga untuk jadi ahli Al-Quran. Kalau syarat jadi ahli Al-Quran, orang yang sentiasa banyak masanya untuk Quran, baca, tengok, cinta, sebarkan ilmu Al-Quran. Ini peluang ahli Al-Quran. Nak jadi ahli Al-Quran, bukan mesti hafal je. Ya, hafal tu keistimewaan lain lah. Tapi orang yang sentiasa berdamping, buka pagi, buka lepas mayang, buka ini, buka, tengok, baca. Dalam kereta nak baca tak boleh, dengar pula, pasang MP3 lah, suara lah, dan sebagainya, dengar Quran. Jadi sentiasa hidup dia banyak untuk Al-Quran. Dia adalah ahli Al-Quran. Semua ni berpeluang. Allah tak pernah bertindak bagi pihak tertentu je, pihak lain tak boleh. Bagi pada orang yang muda-muda hafal je, yang tua-tua tak boleh hafal, tak boleh jadi Quran, tak ahli Al-Quran. Tak, Allah buka peluang semua sekali, ada peluang. Jadi ahli Al-Quran ni lah istimewa, diberi pakaian, maka dimasuk dalam syurga pun dibenarkan. Allah kata, macam mana kau kat dunia dulu rajin baca Quran, banyak baca Quran, di syurga ni bacalah kamu. Bacalah kamu Al-Quran. Dan dengan bacaan kamu tu, kamu akan ditambah nikmat-nikmat, upgrade lagi nikmat dalam syurga. Masya Allah. Ini kelebihan Al-Quran. Sebab itulah tanggungjawab kita pada Quran. Yang pertama, tanggungjawab kita dengan Quran kat dunia ni, yang pertama, yang tak pandai baca, wajib dah mula hari ni, kena mula dah. Jangan kata tak apalah Ustaz, nantilah habis Ramadan nanti baru kita kira cari ustaz ke, nak mengaji ke, dan sebagainya, nak mula belajar. Tak, jangan tempoh. Sebab apa? Sebab malaikat maut tak pernah tempoh nak cabut nyawa kita. Sampai masa dia takkan tak apalah, engkau tak baca Quran, aku bagi tempoh lah sehari dua. Tak akan bagi tempoh. Jadi jangan tempoh untuk kita kenal Al-Quran. Yang kedua, dah pandai baca. Macam tuan-tuan, Masya Allah, orang masjid ni terkenal dengan ahli Al-Quran. Baca, tambah bagi banyak, bacaan banyak. Kadang-kadang orang tertanya-tanya, Ustaz, orang kata kena tadabbur lagi bagus. Jadi kita ni nak baca bagi khatam ke nak baca tadabbur. Dia ada ketika memang tadabbur sangat bagus. Salah satu tuntutan yang ketiga, selain pada tadi kita banyak baca, yang ketiga juga dengan tadabbur, memahami makna-makna tu, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Tapi ada ketika kita kena tunaikan tanggungjawab kita yang kedua dulu. Contoh di bulan Ramadan, kalau boleh kita banyakkan bacaan, tadabbur tu sikit-sikitnya, kurangkan sikit.
Kalau ustaz nak tadabbur, nak baca, mungkin tak sempat sehari 1 juzuk, sehari setengah juzuk, tak sempat kan, banyak masa nak kena ambil. Okey, tak apa. Untuk Ramadan, para ulama, Imam Malik bin Anas, iaitu pengasas mazhab Maliki, dia pengajian dia di luar Ramadan tak berhentilah, daripada paginya, tengah harinya, petangnya, malamnya mengajar hadis di Masjid Nabawi. Dia dikenali sebagai Imam Darul Hijrah, imam kepada negeri Darul Hijrah. Darul Hijrah tu Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia ni mengajar hadis sampai orang punya karamah dia. Dulu tak ada mikrofon, tapi dia punya anak murid yang belajar dengar hadis daripada dia tu melaut sampai ke belakang sana. Malah orang yang duduk paling akhir di belakang dengar suara Imam Malik seolah-olah dia duduk di depan. Zaman tak ada mikrofon, tuan-tuan. Tu karamah Imam Malik. Tapi bila sampai bulan Ramadan, dia stop semua pengajian, nak sibukkan dirinya untuk Quran. Bukan kita kata tak boleh, kita pun tutup kelas lah, tak nak lah. Tak. Sebab Imam Malik ni nak banyakkan Al-Quran, dan anak muridnya dah banyak dah belajar. Sekarang masa untuk amal. Baca. Dia kurangkan tadabburnya, kurangkan pengajian tafsir dan sebagainya. Baca tu banyak untuk Ramadan. Di luar Ramadan, okey, kita berbagai, kurangkan sikit bacaan, bagi masa lagi untuk tadabburnya, bagi masa untuk tafsir dan sebagainya. Tapi kalau boleh maintain apa yang Ramadan, di luar Ramadan macam tu, tambah lagi dengan tadabbur, lagi bagus. Okey, tanggungjawab kita yang pertama tadi, belajar, baca banyak-banyak, dan yang ketiga tadabbur, memahami makna, dan liyadhakkaru wa liyadhakkara ulul albab, dan juga mengambil amal. Kita tahu, kita amalkan amal untuk kita. Dan yang kelima, sebarkan. Ni 5 tangga, 5 cabang tanggungjawab kita pada Quran. Belajar, okey, tak pandai belajar, dah pandai baca banyak, dah baca banyak, ada masa waktu lain daripada Ramadan, kita tambah dengan tadabburnya lagi. Untuk Ramadan kita banyakkan bacaan, khatam dah ulang lagi, khatam dah ulang lagi, khatam dah ulang lagi. Masya Allah. Ramai bila kita tengok kawan-kawan, kawan-kawan, kenalan-kenalan, bila tahun lepas lah nikmat untuk Al-Quran. Sebab Ramadan duduk kat rumah je kan, banyak masa untuk Quran. Tapi sekarang ni ialah kita pun dah banyak boleh keluar ke sini, jadi kurang sikit masa kita untuk Quran. Masya Allah. Ada orang cerita pada saya, dia tak sangka dia pernah hafal Quran lah, tapi dia tak pernah buat seperti yang dia buat di tahun lepas. PKP duduk dalam rumah, dia pun banyakkan Al-Quran. Dia khatam Quran beberapa kali, antaranya tadarus dengan family, 1 khatam. Dalam sembahyang tarawih, dia habiskan 15 yang pertama ada khatam dalam sembahyang, bacaan dalam sembahyang tarawih dia. Dia buka, maksudnya dia buka phone lah, walaupun dia penghafal, tapi buka tengok Quran supaya lancar. Dan 10 yang belakang ni, 10 yang terakhir 3 kali khatam. Dia pun tak jangka macam mana boleh buat macam tu, seolah Allah luaskan masa untuk dia. Memang itu Al-Quran. Al-Quran ni lagi banyak kita curi masa, kita paksa untuk buat untuk dia, lagi rasa lapang pula masa, lapang. Sebelum kita mula, kita rasa mana sempat, tak sempat. Lepas ni, lepas kuliah subuh balik kan nak sekejap kan, ataupun nak kena pergi pasar beli tu beli ni dan sebagainya, tak sempat lah. Bila anggap tak sempat, memang tak sempat. Tapi bila kita berebut juga, paksa juga untuk baca, lama-lama Allah lapangkan, berkatkan waktu kita. Kita takkan rasa. Memang orang yang tak pernah rasa, dia kata, ya ke, tak boleh jadi yang itulah. Tapi kalau kita sendiri yang cebur, kita sendiri yang buat, insya-Allah kita akan rasai keberkatan waktu, kerana keberkatan daripada Al-Quran. Sehingga dia kata dalam 10 terakhir tu 3 kali khatam ni. 10 terakhir mungkin malam ganjil tu dia baca sangat banyak. Terutama 3 hari terakhir tu 1 khatam. Daripada 3 khatam tadi, 3 terakhir tu dia buat 1 kali khatam, 10 juzuk. Masya Allah, luar biasa. Jadi begitulah keberkatan Al-Quran. Siapa yang paksa Al-Quran dalam waktunya, waktu tu akan menambah kebaikan dan keberkatan untuk dia. Dan selain daripada itu, okey, di luar Ramadan nanti kita bagi masa untuk tadabbur. Kerana tadabbur juga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,
ayat Quran ni adalah liyadabbar ayati wa liyatadhakkara ulul albab, untuk kamu mengambil intipati, memahami apa daripada Al-Quran, dan juga untuk kamu jadikan amalan. Masya-Allah. Jadi itu baru di dalam kehidupan dunia dengan cahaya. Di alam barzakh macam mana pula di alam barzakh? Memadai kalau kita dengar tentang surah Tabarak. Surah Tabarak yang mungkin jadi amalan sini, masya-Allah. Teruskan. Katalah mungkin tarawih ni sempat tak buat Tabarak di masjid. Mungkin tak sempat, kita balik buat di rumah. Ada orang dulu lepas Isyak baca Tabarak. Okey, untuk Ramadan ni tak sempat lah sebab nak tarawih apa semua. Tak apa. Buat juga, maintain juga amalan tersebut. Inilah yang Allah akan nilai kerana kesungguhan. Dia ni tak sempat lepas Isyak, biasa buat lepas Isyak, tak sempat, tapi dia buat juga di waktu yang lain. Selepas habis tarawih, selepas balik rumah, dia buat juga, tanda kesungguhan. Kesungguhan tu yang Allah nak. Kesungguhan tu bermula lonjakan daripada hati kita. Kerana dalam hadis Rasulullah sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tak perhati sangat kepada luaran gambaran ataupun rupa paras kamu. Maksud amalan ibadat yang luar, bukan Allah nak nilai penilaian yang utama. Mungkin itu penilaian yang kedua, yang ketiga, tapi yang paling utama Allah nak perhati pada hati kau. Kesungguhan, azam kita tu ada di situ. Niat kita yang bersungguh-sungguh tu ada di situ. Kesungguhannya. Yang mungkin saya pernah cerita, orang-orang yang tak mampu nak hafal Quran tapi dia punya angan-angan nak hafal. Sungguh dia berusaha tapi tak dapat. Tak boleh, buat lagi, tak boleh, nak lagi, buat lagi, sehingga dia dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai si penghafal Al-Quran. Itu yang terbukti, dan banyak kisah-kisah seumpama demikian. Ala kulli hal, begitulah kita sikap dengan Ramadan. Kena ada kesungguhan, kena ada pemaksaan untuk buat ibadah, paksa. Walaupun rasa macam sempit, tak boleh buat juga, buatlah sedikit pun. Dan hati kita kena ada azam yang jitu, niat yang kuat untuk buat ibadat-ibadat, memperbanyakkan di bulan Ramadan. Maka ni orang yang pertama kita sebut di awal tadi, 3 tingkat. Yang pertama orang yang bersungguh-sungguh, yang kedua orang yang rasa biasa-biasa je, Ramadan dengan tak Ramadan sama je, kan? Dan yang ketiga orang yang benci pada Ramadan. Benci pada Ramadan, benci pada hadiah Allah, pemberian Allah. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi suruh kita ambil apa yang Allah nak bagi. Seperti contoh hadis Nabi tentang solat jamak dan qasar, rukhsah, kelonggaran bagi orang musafir. Nabi kata ini adalah hadiah daripada Allah. Maksudnya daripada sembahyang 4 dengan sembahyang 2. Mungkin kita rasa walaupun dia musafir, alah buat 4 lah, sebab 4 lagi banyak pada 2. Mungkin pahala dia lebih besar. Tidak, 2 lagi pahala banyak ke? 2 lagi pahala banyak. Nabi kata hadhi hadiyatu minallah, ini hadiah. Allah nak bagi hadiah, faqbalu hadiyatah, terimalah, hendaklah kamu ambil hadiah Allah tu, jangan tolak, kan? Jangan tolak pemberian daripada Allah yang Maha Penyayang. Jadi bila Allah bagi, kena terima, kena bersungguh. Begitulah hadiah ni, Ramadan ni adalah hadiah daripada Allah. Kena terima, bukan terima biasa-biasa, bukan terima dalam keadaan benci. Masuk Ramadan, bila nak habis Ramadan. Malah sebahagian fatwa para ulama menyebut orang yang mengharap-harap supaya Ramadan ni cepatlah habis. Allah, baru berapa hari ni? Baru 12. Kok lah dah 28 ke, kan? Bila lah nak sampai 29, 30, 1 Syawal lah. Kan senang. Kalau gitulah cakap dia, kalau gitulah tanggapan dia, berarti dia benci pada hadiah Allah. Maka orang macam ni terlibat dengan dosa besar, kerana dia menolak pemberian Allah. Dosa besar, wal'iyadzubillah. Benci kepada Ramadan, sedangkan Ramadan Allah sayang, Nabi sangat sayang, semua para salihin, ahli syurga semua nak kepada Ramadan. Terakhir saya nak cerita tentang kedudukan dan martabat Ramadan, tuan-tuan. Sangat tinggi. Ada satu kisah yang saya pernah baca, kisah tentang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat Nabi. Ada 2 orang sahabat, 2 beradik yang masuk Islam. Seorangnya
pendek usianya sehingga dia masuk tak sempat jumpa dengan Ramadan, tapi dia berperang dan syahid jalan Allah Ta'ala. Itu keistimewaan dia. Itu keistimewaan dia, masuk syahid, mati syahid. Dan satu lagi, saudara dia yang kedua, dia sempat, Allah panjangkan usia, sempat jumpa dengan Ramadan, walaupun dia matinya setelah tu, tapi tak berpeluang mati syahidnya, tapi sempat full Ramadan. Maka di akhirat dipanggil dalam mimpi seorang sahabat, dia dengar seruan daripada seorang panggil, wahai malaikat, bawalah jenazah itu untuk ke dalam syurga. Bila malaikat ni nak bawalah jenazah yang mati syahid dulu, tiba-tiba disergah, jangan bawa dia dulu yang tak mati syahid, yang sempat bertemu dengan Ramadan. Maka dimasukkan dia terlebih utama ke dalam syurga. Sekian lama baru dibawa jenazah yang mati syahid. Bukan kita nak merendahkan orang mati syahid. Mati syahid pun tinggi martabatnya, sehingga orang mati syahid ni mampu memberi syafaat, menyelamatkan ahli neraka di kalangan keluarga dia seramai, ataupun di kalangan siapa saja seramai 70 orang. Hebat orang mati syahid. Tapi kerana Ramadan, dalam Ramadan ada jihad fi sabilillah, ada syahid jalan Allah Ta'ala kalau meninggal di bulan Ramadan, kalau niatnya yang penuh tadi ni, nak buat amal ibadah sempurna, kan? Jadi dibawalah jenazah yang kedua, yang mati, yang bertemu dengan Ramadan. Maka dia terjaga daripada mimpi, tanya sahabat-sahabat, kenapa berlaku demikian sedangkan si fulan ni mati syahid? Maka disebut kerana dia dapat ibadah sempurna di bulan Ramadan. Masya Allah. Seperti yang Nabi sebut, dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Satu malam Lailatul Qadar yang kita amalannya gandaan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang itu kita tahu. Tapi kadang-kadang orang salah terjemah, orang kata sama 1000 bulan. Tak, tuan-tuan, bukan sama. Kalau sama, kita merendahkan martabat Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran tak sebut pun sama 1000 bulan. Bukan sama 1000 bulan. Amalan malam Lailatul Qadar sama 1000 bulan. Bukan, salah. Amalan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bila sebut lebih baik, mungkin 2000, 3000 tahun, banyak ribu. Allah tak pernah bagi pahala amal kebajikan had shilling, had minimum, had maksimum. Allah tak pernah bagi had maksimum. Allah cakap semua had minimum. Contoh Al-Quran yang kita baca, Nabi kata setiap satu huruf digandakan 10. Itu minimum, bukan maksimum. Kalau baca Al-Quran dalam solat, gandaan setiap satu huruf digandakan 100 kali ganda. Dalam solat berdiri, kalau solat duduk ni ada hadis Nabi, kalau solat duduk gandaan 50 setiap satu huruf yang kita sebut. Kalau sembahyang duduk tu maksudnya dia mampu berdiri, tak uzur pun, tapi dah letih sikit dia duduk, sah sembahyang sunat, tapi pahalanya pun separuh, kan, separuh. Tapi kalau memang uzur, dia memang nak berdiri tapi kena sakit, lutut tak boleh nak duduk, kan, kaki bengkak ke apa segalanya, uzur lah, memang uzur sungguh-sungguh, hati nak berdiri tapi tak terdaya, yang tu tetap Allah bayar yang sempurna. Okey, kalau dia baca Al-Quran di luar solat dalam keadaan dia ada wudu, jangan tuan-tuan sekarang ada wudu, setiap satu huruf digandakan 25 kali ganda. Ini semua had yang 150, 25 ni semua minimum, bukan maksimum. Dan sekurang-kurangnya orang yang baca Quran tanpa wudu digandakan setiap satu huruf 10 kali ganda. Itu yang Nabi sebut, hadis yang selalu kita dengar tu. Satu huruf, bukan lagu kata alif lam mim, satu huruf, alif satu lam satu mim satu, 3 huruf di situ, kan. Itu gandaan minimum. Begitu juga Lailatul Qadar tadi. Mungkin kalau dengan keikhlasan kita yang bersungguh-sungguh, Allah ganda jutaan, ila adhafin kathirah. Allah sebut gandaan yang banyak-banyak, didatangkan dengan lafaz nakirah. Kalau orang ngaji bahasa Arab, maksudnya tidak ada had, tak tahu berapa banyak, Allah je yang tahu. Sebab tu jangan kita terjemah Lailatul Qadar 1000 bulan. Lebih baik. Kenapa? Asalnya turun inna anzalna, yang cerita Lailatul Qadar 1000 bulan tu, kisah seorang lelaki yang Nabi sebut tentang di zaman Bani Israel. Ada seorang lelaki yang berumur 80-an lebih, maksud lebih pada 100 tahun, tapi masa dia
pakai baju besi dan letak pedang, maksudnya dia berjihad di jalan Allah selama 83 tahun. 1000 bulan Nabi sebut. Dia tak sebut tahun tapi sebut 1000 bulan. 1000 bulan jihad fi sabilillah. Dan dalam masa tu malamnya qiyamul lail, siangnya berpuasa dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Bila sahabat dengar cerita orang tu, sahabat rasa, alah, memang kita tak ada peluang syurga lah. Kalau kita masuk pun syurga yang paling bawah-bawah ni, takkan dapat nak lawan dengan orang macam tu kan? Umur pun tak sampai 80-an, macam mana nak lawan dengan dia? Maka turun terus Allah nak pujuk hati para sahabat, bagi mereka juga bersungguh-sungguh. Maka Allah turun tentang Lailatul Qadar tadi ni. Lailatul Qadri khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan yang dia punya tu, yang dia punya jihad, yang dia punya syahid ke, yang dia punya qiyamul lail, siangnya puasa. Kamu dapat untuk Lailatul Qadar lebih baik pada dia punya. Lebih baik kalau kita penuh keikhlasan dan bersungguh. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, daripada sekarang ni Allah ballighna Lailatul Qadri, ya Allah sampailah kami, bertemulah kami dengan Lailatul Qadar. Minta dengan sungguh-sungguh, minta ni. Solat hajat untuk dapat. Kita selalu solat hajat untuk dapat projek, solat hajat untuk dapat duniawi, tapi ini solat hajat untuk minta Allah bagi peluang kita Lailatul Qadar, beramal sepenuhnya malam Lailatul Qadar dan dapat anugerah full daripada Allah Ta'ala. Takut-takut orang yang beramal malam Lailatul Qadar ni tuan, dia ada tingkatannya. Ada yang beramal dapat pahala yang tak tahu nak sebut, angka yang banyak. Ada yang dapat pahala kadar-kadar lebih daripada 1000 bulan. Ada yang mungkin tak dapat pahala langsung, mungkin dapat azab Allah Ta'ala. Yang azab tu tak beramal langsung. Yang beramal mungkin tak dapat pahala Lailatul Qadar, dapat pahala biasa semayang, dapat pahala biasa baca Quran, bukan anugerah Lailatul Qadar. Ada di kalangan malam Lailatul Qadar ni disebut ada orang yang minal mahrumin, orang yang diharamkan dapat anugerah Lailatul Qadar. Kalau masih dia ada ciri-ciri penghalang. Yang pertama syirik. Kalau dia masih terlibat dengan sihir, masih lagi tak bertaubat dengan hal demikian, tu unsur syirik yang boleh menjadi penghalang utama. Ialah syirik bukan sekadar penghalang Lailatul Qadar, penghalang pahala semayang pun tak dapat pahala, itu pun tak dapat pahala. Jadi kena cepat bersihkan yang ni, taubat sungguh-sungguh untuk dapat anugerah malam Lailatul Qadar. Yang kedua, aqul liwalidayh, orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini penghalang besar tuan-tuan, penghalang besar, sehingga Nabi kata, wahai si penderhaka pada ibu bapa, buatlah amal kamu sebanyak mana pun, semuanya tak terpakai. Allah simpan sebelah, Allah takkan bagi kat engkau. Maksudnya Allah takkan serahkan pahala ni kepada engkau, walaupun kau semayang lengkap, puasa lengkap, segala lengkap, selagi kau tak minta ampun daripada mak ayah. Tersangkut kerana derhaka, Lailatul Qadar lagi dah takkan dapat. Wal'iyadzubillah. Ni kena minta ampun dulu yang ni, selesaikan dulu yang ni. Yang ketiga, silaturrahim. Kalau masih kita berkeras, aku tak nak tegur dia, aku tak nak ni, masih berkeras, masih hati itu dendam lagi kan, maka ini jadi penghalang Lailatul Qadar kita. Yang Nabi sebut musyahin. Musyahin ni orang yang rasa dendam, masih nak putus silaturahim, masih nak tunjuk egonya, tak nak tunduk, tak nak bagi salam pada dia kan, tak nak hubung silaturahim. Yang ketiga, dan ada lagi lah ciri-ciri yang lain banyak. Kalau kita nak sebut minal mahrumin, orang yang diharamkan daripada malam Lailatul Qadar, antaranya orang yang masih kekal dengan maksiat sehingga malam Ramadan. Malam Lailatul Qadar tu dia ada buat maksiat serupa tu lah, maka tak dapat lah, walaupun dia solat tak dapat ganjaran Lailatul Qadar. Tapi kecuali kalau dia bersih, taubat dulu, baru dapat. Lagi iaitu orang yang tak nak dengan Lailatul Qadar. Ada orang tak nak Lailatul Qadar, tak nak. Nabi suruh taharrau Lailatul Qadri, kamu kena cari-cari. Tuan-tuan, cari ni macam mana? Contoh kalau duit kita ataupun cincin kita, benda kecil jatuh atas kapet, takkan kita cari tengok macam tu je. Mesti kita pergi tengok, masuk cari sungguh, nampak berusaha kita, sungguh-sungguh teliti tengok kok lah celah-celah ni, kok tepi tiang tu kau tengok pusing sana pusing sini. Itu maksud cari.
Kita nak dapat Lailatul Qadar daripada sekarang kita cari dengan apa? Dengan kita bersedia amal-amal banyak doa, zikir, minta sampai malam tersebut. Kalau boleh tidur pun sikit-sikit, rehat sikit, makan sikit supaya dapat jaga kuat bertenaga dan sebagainya. Tu tanda orang bersungguh-sungguh dan cari. Ni tidak relax, tak ada apa pun, minta pun tak pernah, doa pun tak pernah. Macam mana engkau cari ni? Kan? Orang suruh pergi cari, dia duduk kat pintu gitu, tak ada pun. Memang tak cari pun, kan? Gitu. Jadi taharrau, orang yang tak nak dengan Lailatul Qadar. Jangan Allah masuk kita dalam kelompok orang yang tak nak. Sekarang ni tak pernah minta pun. Tunggulah malam 21 boleh minta dapat Lailatul Qadar. Tak, tuan, daripada awal Ramadan lagi kita kena minta dah untuk dapat Lailatul Qadar. Dan yang seterusnya itu orang yang masih timbul permusuhan pada malam Lailatul Qadar. Kena malam tu dia bergaduh lagi. Walaupun dalam hal kecil, hal slipper je, hal siapa nak keluar dulu pintu kecil, aku dulu contohnya kan, macam budak-budak pula gaduh. Tapi dalam hal-hal yang nak bergaduh, nak bertengkar, ini Allah tak nak bagi. Sebab apa? Sebab malam ni Allah nak maaf, Allah nak beri ampun. Engkau nak cari dosa lagi, engkau nak cari bertengkar lagi, kau nak cari permusuhan. Allah tak nak musuh dengan engkau, Allah nak padam supaya nak jadi baik, nak bagi kau jadi baik. Tapi kau nak cari je permusuhan. Dan seterusnya lagi, apa yang saya ingat lah, apa yang saya sebut ni, apa yang saya ingat, iaitu orang yang apa yang terakhir kita nak sebut, permusuhan kita dah sebut. Dan seperti berlaku di zaman Nabi nak bagi tahu tentang malam Lailatul Qadar, tengok orang bergaduh bertengkar, Nabi damaikan, tak jadi nak bagi tahu dia orang malam ni malam Lailatul Qadar. Padahal Nabi niat keluar dari rumah tadi nak jalan round, jumpa orang nak beritahu, malam ni malam Lailatul Qadar, malam ni malam Lailatul Qadar, supaya dia terus amal. Tapi kerana pergaduhan tadi jadi penghalang, maka tak dapat Lailatul Qadar, wal a'yadzu billah. Selain ada benda yang saya nak sebut jadi terlupa, terputus. Kulihal, begitulah beberapa kesimpulan orang yang diharamkan daripada anugerah malam Lailatul Qadar. Dan sebolehnya setiap doa kita lepas baca Al-Quran, lepas buat ni, lepas buat tu, doa minta, ya Allah, ketemukanlah aku dengan malam Lailatul Qadar dan berilah kekuatan semangat untuk iman yang tinggi supaya aku dapat beramal dengan sempurna malam Lailatul Qadar dan dapat anugerah. 3 benda kita minta bagi jumpa Lailatul Qadar. Yang kedua, boleh amal soleh. Takut kita jumpa tapi tak terdaya nak amal, kan? Mungkin ada halangan sakit, tak boleh nak beramal dan sebagainya. Minta dapat beramal. Dan yang kedua, dah beramal, minta Allah bagi anugerah malam, pahalanya. Takut amal-amal tak dapat pahala pula. Jadi minta ketiga-tiganya sekali. Mudah-mudahan kita insya-Allah di kalangan orang yang bersungguh-sungguh dengan bulan Ramadan, bukan orang yang rasa Ramadan sama aja. Dan malah jangan kita rasa Ramadan ni sama ajalah, macam tahun lepas sikit, tahun ni pun buat lebih kurang je lah. Tak, sebaiknya kita berusaha untuk lebih baik. Dan jangan sekali-kali kita mengharap-harap Ramadan cepat habis. Takut kita termasuk dalam orang yang dibenci oleh Ramadan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seboleh-bolehnya kita minta lah supaya Allah beri peluang kita Ramadan. Dah mungkin kita dah jumpa malam raya dah ni, kena minta untuk jumpa lagi Ramadan tahun depan. Ya Allah, berilah peluang, sungguh-sungguh aku nak pada Ramadan yang akan datang. Maka dalam Islam, kalau kita minta sungguh-sungguh, tak dapat pun Allah akan bagi apa yang kita minta, ikut apa yang kita nak. Allah akan ikut apa kehendak kita. Seperti dalam hadis lain Nabi sebut, man talaba syahadah, man sa'ala syahadah bisudqin, siapa yang minta mati syahid sungguh-sungguh, tetap Allah bayar pahala mati syahid walaupun dia mati biasa, bukan mati syahid. Kerana dia nak Allah bagi kesungguhan, tapi Allah tengok kesungguhan, bukan minta main-main. Mudah-mudahan kita lalui beberapa hari masih di sebelum pertengahan Ramadan ini, masih banyak peluang. Baikilah kehidupan kita di bulan Ramadan, tambahlah amal saleh kita, banyakkan bacaan Al-Quran. Jadi saya pun tak prepare untuk hari ini kita nak buat tadarus seperti kelas biasa. Jadi kita berilah input-input berkaitan dengan kandungan Ramadan. Mudah-mudahan akan memberi ilmu kepada kita dan menjadi semangat untuk kita terus melangkah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon juga doa kepada diri saya dan kita semua untuk dapat anugerah Lailatul Qadar insya-Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم أدركنا ليلة القدر وبلغنا ليلة القدر وأدركنا ليلة القدر بالعمل الصالح يا رب العالمين اللهم أدركنا ليلة القدر بالعمل الصالح اللهم أدركنا ليلة القدر بالعمل الصالح ya Allah kurniakanlah kami bertemu dengan malam Lailatul Qadar izinkanlah kami beramal dengan sesempurnanya amalan pada malam Lailatul Qadar kurniakanlah kami segala anugerah-anugerah darimu ya Allah pada malam Lailatul Qadar seperti mana kau berikan kepada hamba-hambamu yang telah mendapat anugerah pada malam Lailatul Qadar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh